Boleh Ustaz ulas tentang hukum metafizik dari segi agama? Ramai sangat orang yang percaya. Sahabat-sahabat, kalau kita tengok di dalam buku Dewan Bahasa dan Pustaka, metafizik ini dianggap sebagai falsafah mengenai segala yang ada di luar alam biasa. Maksudnya luar alam kita ni. Alam kita ni maksudnya yang kita nampak, yang kita lihat dengan mata kepala kita. Metafizik pula akan berbincang tentang perkara yang di luar daripada apa yang kita nampak dengan mata kepala kita. Dalam bahasa Arab, ilmu metafizik ni disebut dengan ilmu ba'da tabi'ah. Jadi metafizik ni adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara apa yang wujud di dunia ini dan pesusun aturnya, keadaan perkembangan alam di sebalik mata dan seumpama dengannya. Antara ilmuwan Islam yang pernah yang duk bahaskan juga tentang ilmu metafizik ni adalah Al-Kindi. Jadi ada tak yang sebut? Ada. Al-Filsafat Al-Ula. Demikian juga dalam kitab-kitab yang lain lah, dalam risalah Fil Ibanah an Sujudul Jirm dan sebagainya lah disebutkan dalam kitab-kitab berkenaan. Jadi dia adalah kajian berkaitan tentang alam ghaib. Alam ghaib, alam yang kita tak nampak. Dia ambil daripada apa yang berlaku atas muka bumi yang kita nampak dengan mata kepala kita, yang kita dapat kira dengan kalkulator nyata kita, lalu dia akan menjangkakan sesuatu yang akan berlaku pada alam ghaib. Sama ada itu berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Dan biasa mereka akan utarakan apakah itu kebenaran. Macam mana kita nak tahu tentang kebenaran? Tuhan itu wujud ataupun tidak? Bagaimanakah kita nak menentukan tentang kewujudan Tuhan? Apakah kira-kiranya? Manusia itu siapa? Macam mana nak tahu tentang hakikat manusia? Apakah di sebalik manusia itu? Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan? Jadi bincang-bincang macam tu je lah, kan? Adakah dunia ni dia jisim saja, dia bentuk saja, ataupun dia ada luar daripada itu? Bagaimana akal itu berfungsi? Macam-macam lah, kan? Jadi ilmu metafizik ni dia lebih luas. Dia bukan hanya bahas tentang nombor, bukan tentang huruf untuk tujuan ramalan saja. Jadi dia luas, dia lebih daripada itu. Tetapi hari ini ilmu metafizik, keutamaan yang besar dia ialah membahaskan tentang nombor, membahaskan tentang huruf. Itu menjadi perbahasan ilmu metafizik sekarang. Sehingga ditanya tarikh lahir awak sekian-sekian hari bulan, berapa hari bulan, kemudian awak kahwin berapa hari bulan, kemudian anak awak lahir berapa hari bulan, dia kira-kira dia akan bagi tahu tentang isu masa depan. Yang ni adalah satu ramalan. Dan sebenarnya penggunaan nombor-nombor ni dia dah jadi satu lagi ilmu baru, numerologi, ilmu kira-kira begitu. Jadi sahabat-sahabat, tanpa kita nafikan, ada sebahagian ulama ataupun tokoh-tokoh agama dalam buku-buku mereka, buku-buku pondok pun ada, yang mereka menggunakan ilmu abjad, ilmu huruf, ilmu nombor ni untuk ikhtiar macam-macam benda, ikhtiar kesihatan, ke takut malapetaka kena dan sebagainya. Tetapi kita kena tahu bahawa ilmu macam ni dia memberikan kemudaratan kepada ramai orang, kerana masa depan seseorang adalah termasuk di dalam perkara ghaib yang tak ada siapa pun tahu melainkan Allah Ta'ala. Kita kena jaga yang ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sebut bahawa aku ni tak menguasai, tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat pada diri aku sendiri, dan aku juga tak dapat untuk menolak mudarat kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki ia berlaku. Nabi kata, kalaulah aku mengetahui tentang perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Ayat ini sangat menarik sahabat-sahabat. Nabi SAW adalah orang yang lebih hebat daripada kita. Kalau ada ilmu nombor-nombor yang boleh dikira tanpa sandaran fizik, tanpa sandaran sains, tanpa sandaran bukti yang nyata. Kalau macam itu kita tahu tentang gempa bumi akan berlaku pada waktu sekian-sekian disebabkan ada tanda-tandanya sekian-sekian, yang tu tak ada masalah. Tetapi dia boleh tahu tentang berlakunya gempa bumi dengan hanya kiraan-kiraan sahaja, yang kiraan-kiraan itu memang selalu salah pun, atau tidak ada sebarang penguat yang kita boleh percaya kepadanya. Ini perkara ghaib. Kalau benar itu boleh berlaku, Nabi SAW pasti nak tahu dulu. Nabi tak tahu tentang masa depan melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada baginda. Nabi pergi berperang dalam Badar, Nabi tak tahu apa yang akan berlaku dalam Badar, menang ataupun kalah.
kalah dalam peperangan Khandaq. Nabi tak tahu menang ataupun kalah. Nabi pergi Tabuk, bukan sahaja-sahaja pergi, terpaksa pergi, perjalanan punya jauh. Tapi Nabi pergi dalam keadaan Nabi tak tahu Nabi akan menang ataupun kalah. Tetapi Nabi tahu tentang apa yang beliau lakukan, tujuan beliau dan siapakah diri beliau. Itu Nabi SAW. Dan kita kena hati-hati, kita takut orang yang duduk buat metafizik dan sebagainya ni, kita khawatir perbuatan tersebut akan menghampiri amaran Nabi SAW. Dalam satu hadis, yang hadis ini juga ada dalam kitab Al-Kabair wa Tabyin Maharim, man akahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul qad kafar bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang datang menemui penilik ataupun peramal nasib, lalu dia percaya apa yang diberitahu oleh penilik peramal nasib tadi, penilik ni yang duk kira tadi, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sabit riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, dia kata, man ata'arafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang datang bertemu arraf adalah orang yang dianggap cerdik dan pandai. Orang Indonesia disebut sebagai orang pintar. Terjemahan orang Indonesia ni cantik. Orang pintar. Orang pintar ni siapa ni? Tok Bomoh. Kalau kita kat sini kita panggil Tok Bomoh. Orang Indonesia disebut orang pintar. Man ata'arrafan, siapa yang datang bertemu dengan Tok Bomoh, fasa'alahu an syai', lalu dia pergi tanya, dia pergi minta sesuatu daripada Tok Bomoh tadi ataupun orang pintar tadi, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tak akan diterima pun satu solat pun selama 40 hari. Maksud wajib tak dia solat? Wajib solat. Tapi 40 hari solat tadi tu tak dapat pahala. Hadis ni sahih tak? Hadis ni sahih. Riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi syarahkan Sahih Muslim. Dia kata adapun maksud tidak diterima solatnya adalah orang tersebut tidak dapat pahala. Tapi solat yang dilakukan tu dianggap menggugurkan tentang kewajipan solatnya. Jadi dia tak perlu ulang solat. Tetapi dapat pahala tak? Tak dapat. Hati-hati sahabat-sahabat. Ingat, Allah Ta'ala sebut banyak tentang perkara ni. Kita kena pastikan perkara ghaib ni letak kat Allah Ta'ala. Jangan letak pada diri kita. Jangan duk rasa kita tahu tentang perkara ghaib. Kita tak tahu tentang perkara ghaib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Muhammad hampir kata sungguh-sungguh tidak ada seorang pun, sama ada dia duduk fis samawat, duduk di langit-langit. Langit bukan satu. Di langit-langit mana pun. Ni yang duduk kat langit ni, yang dekat dengan Tuhan, yang duduk dekat langit-langit ni, yang mana mereka itu daripada awal dulu sampai sekarang, mereka tak tahu tentang perkara ghaib. Dan yang duduk di bumi wal ar, duduk atas bumi ni siapa? Saya, awak, tukang tilik, Tok Bomoh yang duk dakwah metafizik tu, sama. Semua tidak mengetahui tentang perkara ghaib. Kerana perkara ghaib ini adalah milik Allah Azza wa Jalla semata-mata. Anda rujuk surah An-Naml ayat 65. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, hati-hati dengan perkara yang hari ni ramai dekat media sosial, dekat TikTok, dekat banyak tempat lagi. Ramalan nombor, money magnet kan, penarik duit, amalan cium duit, mengenali sifat seseorang berdasarkan kepada tarikh atau nombor tentu melalui ilmu numerologi. Yang ni adalah berdosa di sisi Islam. Hati-hati sahabat-sahabat. Hati-hati sahabat-sahabat. Begitu juga tidak ada nombor-nombor tentu yang dapat memberikan aura berbeza sebagaimana yang dinyatakan oleh segelintir masyarakat kita dalam program-program motivasi. Nombor 3, nombor-nombor tentu, nombor 8, nombor-nombor tertentu. Ada tuahnya, ada sialnya. Sampai kalau kita pergi dekat lift hotel, macam hotel-hotel Doubletree by Hilton dan seumpama dengannya, pemikiran walaupun hotel tersegam indah, tetapi pemikiran jumud masih ada di dalam bungkusan yang indah berkenaan. Nak pergi tekan nombor berapa, 13 apa tak ada. Ada nombor tak ada kat situ. Pasal apa ada nombor tak ada? Takut sial. Kita kena tahu ada satu garis panduan program motivasi berunsur Islam yang dikeluarkan oleh JAKIM. Dalam garis panduan program motivasi berunsur Islam tu, dia ada sebut dekat situ, tidak menggunakan pejua bentuk atau kaedah yang mempunyai unsur-unsur meramal nasib atau masa hadapan seperti kaedah numerologi, rahsia tarikh lahir, matrix code, rahsia abjad, rahsia taik lalat, rahsia tulisan tangan, ilmu astrologi dan seumpama dengannya. Tak boleh. Bahaya. Kerana perkara-perkara ini akan melibatkan akidah umat Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.